Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Kesempatan pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi siri tadabbur kita. Hari ini kita akan baca dan tadabbur surah At-Takatsur ataupun surah Alhaakumut Takatsur. Okay, sebelum kita mulakan bicara tadabbur kita dengar dululah bacaan yang akan disampaikan oleh Alimi. Okey, sila Alimi, baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ada soalan? Ada. Tanya soalan. Okey. Surah ini pasal apa? Okey. Okey, terima kasih Alimi bacaan yang baik tadi. Okey, sekarang ni kita nak nak memahami surah At-Takatsur, surah yang antara surah yang pendek juga. Kita dah sebut sebelum ni bahawa surah Takatsur ni antara surah 4 yang berkaitan. Antara mula surah Al-Zalzalah, Allah Taala cerita tentang kiamat. Lepas Az-Zalzalah adalah Al-Adiyat. Allah Taala kembalikan manusia ni, apakah punca mereka kena balasan pada hari kiamat tu? Okey, tengok dalam surah Al-Adiyat macam mana kehidupan mereka di dunia. Kemudian Al-Qari'ah, semalam kita bincang Al-Qari'ah, macam mana berlaku satu pelanggaran di antara manusia yang berada di bumi ni. Allah Ta'ala kisahkan hari kiamat. So hari ni kita balik kepada At-Takatsur. Maksudnya punca kepada kehidupan manusia tu yang menyebabkan mereka kena balasan macam tu dekat hari kiamat tu. Jadi Allah Ta'ala mulakan Alhaakumut Takatsur. Maksudnya telah melekakan kamu At-Takatsur. Takatsur ni maksudnya manusia ni suka mengumpul harta yang banyak, bermegah-megah dengan harta yang banyak. Dia selalu rasa tak cukup lah. Maksudnya dalam hidup kita ni sebagai manusia, kita selalu rasa At-Takatsur. Takatsur ni daripada perkataan memperbanyakkan. Kita selalu nak banyak, rasa tak cukup. Lepas tu kita lalu suka bersaing kan. Orang tengok zaman sekarang, kalau Alimi buka YouTube, orang ni tunjuk rumah besar dia, yang ni tunjuk kereta besar dia, okey, yang ni tunjuk apa, makanan dia, yang ni tunjuk harta dia. Jadi sebenarnya benda tu satu fenomena yang tak bagus. Jadi kita boleh kait dengan surah ni. Maksudnya kita dapat tengok manusia pada akhir zaman ni, Allah Ta'ala sifatkan kita dilekakan, dilalaikan dengan suka bermegah-megah, menunjuk-nunjuk dengan banyaknya harta tadi. Jadi menyebabkan kita dah lupa kepada solat, kita dah lupa nak baca Quran, kita dah lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi Tuhan sebut Alhaakumut Takatsur. Hakikat manusia ni banyak melekakan mereka, melalaikan mereka At-Takatsur tadi, berkait dengan kehidupan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah pada satu ketika nanti kita akan ziarah kubur. Apa maksud ziarah kubur situ? Tak tahu, ziarah kubur. Maksudnya ziarah kat situ Tuhan nak masukkan ialah sampai satu ketika kita akan mati juga. Jadi Tuhan guna mati tu sebagai ziarah kubur. Tapi Tuhan nak kata sampai satu ketika kita akan mati juga. Kita akan masuk dalam kubur. Okey, sebab apa Tuhan guna perkataan ziarah? Okey, biasanya kita pergi ziarah ni melawat. Contohnya Alimi melawat rumah kampung ke, dekat rumah kawan ke. Biasa kita melawat rumah orang ni, kita duduk lama ke duduk sekejap? Duduk sekejap kan? Biasa kita duduk sekejap. Jadi Tuhan nak kata kat situ, kita terlalu leka sangat sampai satu ketika kita ni akan ziarah kubur dengan maksud kita akan mati dan kehidupan di dalam kubur tu tak lama, sebab kita akan dibangkitkan untuk tengok amalan kita sebelum kita dibalas sama ada syurga ataupun neraka tadi. Jadi Tuhan gunakan sehingga kita mati, yakni dengan maksud kita berada dalam kubur tadilah.
Okey, lepas tu Tuhan cerita apa? Hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Nescaya kelak kamu akan tahu. Maksudnya manusia akan tahu penyesalan nantilah. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Maksudnya hari akhirat ni sekiranya kamu tahu dengan ilmu yang yakin. Dia maksudnya macam ni. Benda-benda yang bersifat hari akhirat ni Alimi nampak tak? Tak nampak kan? Nampak tak macam mana orang mati hidup dalam kubur? Nampak tak? Tak nampak kan? Syurga nampak tak? Tak nampak. Okey. Neraka tak nampak kan? Maksudnya benda-benda yang Allah Taala sebut tu kita tak nampak, tapi kita kena yakin macam kita nampak. Sebab itu cerita tu datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi Tuhan kata kat sini, kita kena tahu, kena yakin, kena pegang, kena percaya terhadap kehidupan selepas mati tu macam benar-benar kita yakin benda tu. Sebagai macam kita nampak benda tu. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ni dia hanya percaya benda yang dia nampak. Jadi Tuhan kata kat situ, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kamu akan nampak juga neraka jahim tadi. Summa la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Maksudnya pada hari akhirat kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat tadi. Maksud nikmat ni maksudnya Allah Taala akan tanya, okey, waktu muda buat apa? Okey, alimi waktu sekolah rendah, sekolah menengah, belajar universiti buat apa? Baca tak Quran? Belajar tak? Belajar bersungguh tak? Okey, solat ke tidak? Kita akan ditanya tentang waktu muda kita tadi. Okey, alimi ada duit. Okey, duit tu buat apa? Duit tu ambil daripada mana? Duit tu sumber halal ke tak? Okey, duit tu kalau sumber halal guna kat mana? Makan untuk kita saja ke? Bagi sedekah dekat orang miskin ke? Jadi hari akhirat Tuhan kata, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maksudnya selain kita akan nampak neraka tu, kita juga akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita lah. Okey, ada soalan lagi? Apakah pengajaran yang boleh kita amalkan? Okey, pengajaran dia secara umumnya adalah kita Allah Ta'ala bagi dunia ni untuk kita hidup, bukan untuk kita tak hidup. Jadi tapi dunia yang ada ni untuk kita hidup dengan sederhana. Maksudnya duit yang kita ada tu, kita tak bermewah-mewah, kita tak bangga dengan duit banyak. Maksudnya dalam duit kita tu ada bahagian untuk orang miskin juga. Kita kena bagi sedekah. Kita kena jangan lupa Allah Ta'ala. Maksudnya selalu kena ingat kematian tadi. Supaya sebab dalam surah sebelum ni Tuhan sebut wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Maksudnya antara akibat orang kafir tu, mereka masuk neraka sebab terlalu cintakan dunia ni yang teramat sangat. So dunia ni kita kena letak kat tangan kita, tapi jangan letak dekat hati kita lah. Maksudnya jangan terlalu rindu kat dunia ni, tapi dunia tu kita boleh ambil manfaat, kita boleh makan, kita boleh duduk, kita boleh ambil faedah daripada dunia, tapi jangan terlalu letak dalam hati kita, sebab kita juga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas. Boleh kita masuk surah Al-Asr. Okey, ada ni baca surah Al-Asr. Ingat? Okey. Okey, kita teruskan dengan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, dalam surah Al-Asr ni pendek je kan? Surah Al-Asr ni pendek saja. Okey, Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Okey, dia macam ni, kalau Allah Ta'ala bersumpah dengan benda, maksudnya Allah Ta'ala nak sampaikan sesuatu yang penting lepas tu. Contoh kalau manusia kan, orang tanya, betul kamu mencuri? Macam mana dia nak tegaskan dia tak mencuri? Dia kata, demi Allah, saya tak mencuri. Maksudnya dia bersumpah, barulah dia beritahu dia tak mencuri. Maksudnya dia nak
sampaikan sesuatu yang penting. Jadi Allah Ta'ala juga nak sampaikan sesuatu yang penting selepas sumpah tadi. Tapi sebab apa Allah Ta'ala pilih Al-Asr? Sebab apa? Al-Asr ni apa? Masa kan? Okey, masa ni banyak kan? Masa pagi, petang, malam. Okey, Al-Asr ni, dia masa, sebagai ulama' kata, masa dia lepas waktu asar. Dia waktu yang singkat. Allah Ta'ala nak kata, masa ni tak lama dah. Cepatlah sikit. Maksudnya, waktu yang Allah Ta'ala sebut ni singkat. Tahu singkat kan? Pendek lah. Sekejap. Jadi, itu merujuk kepada waktu asar. Ada ulama' kata juga, orang dahulu, di kalangan musyrikin ni, orang-orang kafir ni, dia selalu lepak. Tahu tak lepak? Dia selalu duduk-duduk berbual, sembang-sembang lepas asar ni, bazir-bazir masa lah. Tak manfaatkan dengan baik. Okey. Kemudian Tuhan kata, innal insana lafi khusr. Hakikat kita semua ni dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Jadi ada berapa ciri kat sini? Okey, ilmiah kira. Illal ladzina amanu. Amanu apa? Beriman. Satu. Yang kedua, wa amilus salihat. Beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq, berpesan-pesan kebenaran. Yang keempat, watawasau bis sabr. Jadi orang yang tak rugi 4 ciri ni. Pertamanya dia kena beriman, beramal soleh. Dia kena, 2 ni kena ada. Alimi pernah tengok tak orang bukan Islam, orang Cina, orang India, dia baik sangat. Pernah nampak tak? Dia buat kebajikan, dia tolong orang. Tapi dia boleh masuk syurga tak? Sebab apa? Sebab dia tak lengkap tadi. Dia beramal, dia buat kebajikan, tapi dia tidak beriman. So syarat dia kena beriman. Dan beriman kita tu mestilah jadikan kita banyak beramal. Kalau orang kata dia beriman saja tapi dia tak beramal, tak pakai tudung, tak solat, dia beriman tak? Dia tak sempurna iman dia lah. Okey, first kali kita kena beriman, kena ada amalan. So amalan kat sini bukan solat saja. Amalan dari sudut tolong orang, amalan dari sudut bayar zakat, dari sudut belajar pun termasuk amalan yang soleh juga. Ini ada perpustakaan ni kan, kita belajar, kita study, kita score, kita belajar menuntut ilmu pun termasuk amalan soleh juga. Okey, 2 terakhir tadi apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Setelah kita dah beriman, kita dah belajar, kita dah beramal, kita kena ajak orang juga. Kita tak boleh pandai seorang. Alimi tak boleh jadi orang yang skor lepas tu duduk seorang-seorang, tak nak kongsi ilmu, tak boleh. Ataupun baik seorang-seorang, pergi masjid tak ajak Hana, tak ajak adik pergi solat, tak boleh, kena ajak juga. Okey, bangun nak pergi solat, kalau puasa contohnya adik dah besar, kita puasa seorang-seorang, tak boleh, kena ajak juga. Itu maksud watawasau bil haq. Maksudnya kalau kita dah ada iman, kita dah faham, kita dah mampu untuk buat benda amalan, kita tak boleh baik seorang-seorang, tak boleh cerdik seorang-seorang. Kita kena ajak orang juga. Watawasau bil haq. Kena nasihat. Faham? Yang akhir sekali, watawasau bis sabr. Maksudnya kalau kita dah dia terkait tu, kalau kita ajak orang, biasa ada tak orang marah kita? Ada kan? Jadi kita kena sabarlah. Maksudnya kalau kita dah ada ilmu, kita duk nasihat orang, kita dah ajak orang, kadang-kadang orang marah kita, orang kata benda tak elok, so kita kena sabar. Okay, nasihat ni ada 2. Pertamanya nasihat benda-benda yang bersifat peribadi, personal. Yang kedua, nasihat yang bersifat benda-benda yang melibatkan hak orang lain. Kalau benda personal ni contohnya apa? Contohnya Alimi pergi sekolah, nampak kawan dia tak puasa, ataupun dia cakap mulut dia tak ada break. Apa lagi? Benda-benda tak elok. Tidur dalam kelas. Jadi benda-benda kalau melibatkan dia tak kacau orang, tapi tu masalah dia seorang-seorang, perangai dia seorang-seorang, kejahatan dia seorang-seorang, yang ni kita kena nasihat secara private. Maksudnya sembunyi, secara perlahan lah, tak boleh bagi tahu orang. Maksudnya Alimi kena pergi dekat dia, kata awak tak boleh buat macam ni, jadi awak kena macam ni. Jangan pergi tulis dekat whiteboard pula. Okey, Nurul tak semayang Zuhur, tak boleh. Yang tu kita dah mengaibkan dia. Kita dah menyebabkan dia malu, betul tak?
Jadi benda kalau kesalahan tu dia seorang-seorang, kita tak boleh bagi tahu dekat orang lain lah. Kita kena direct dekat dia. Tapi kalau kesalahan tu melibatkan orang lain, contohnya Alimi nampak ada kawan tu dia curi pen kawan lain, macam mana nak buat? Boleh tak report dekat cikgu? Kita kena boleh bagi tahu dekat orang lah. Boleh bagi tahu dekat cikgu, boleh bagi tahu dekat kawan yang dicuri tadi, sebab kejahatan tadi melibatkan hak barang milik orang lain juga. Jadi waktu tu sudah tidak dikira sebagai mengumpat ke dan sebagainya. Jadi empat ni saling berkait. Jadi kita kena jadi orang beriman. Kalau kita betul-betul beriman, kita akan banyakkan amalan, solat, belajar. Dan juga kalau kita dah banyak amalan, dah ada ilmu, kita kena nasihat, ajak orang kepada kebaikan. Kalau kita dah ajak orang kepada kebaikan, kita akan diuji lah. Orang marah kita, orang tak dengar, maka kita kena sabar tadi. Okay, itulah sebuah sedikit tadabbur ataupun pengajaran yang ringkas kita boleh ambil daripada surah Al-Asr. Terima kasih kepada Alimi dan juga kedua mak ayah dia yang sedang merakam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.